Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai menghatamkan kitab Risalatul Mantiq karangan Syekh Hasan Fadani. Kemudian hari ini InsyaAllah kita akan masuk kepada perbahasan ilmu yang baru yang jarang diajarkan pada zaman ini, iaitu ilmu Maqulatul Ashar. Dan kitab yang akan kita gunakan pada dars kali ini ialah kitab Risalah fi Ta'arifil Maqulah karangan Syekh Muhammad Abi Alian Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulakan pengajian pembacaan kitab ini, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Tuan Musannif wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat. Dan kemudian sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada guru kami Syekh Ahmad Syazuli Al-Azhari rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun lepas, di mana saya mengambil istifadah daripada beliau sebahagian daripada ilmu makulat dan ilmu mantik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyak Surat. Baik, kita mulakan dengan pengenalan kitab pada ilmu Al-Maqulatul Ashr, di mana pembahasan kitab ini iaitu ilmu Maqulatul Ashr ini adalah juzuk daripada ilmu falsafah. Lakinnahu sara min gharaib wa ajaib. Kerana ilmu ini telah jarang dibaca dan dipelajari oleh para penuntut ilmu pada zaman ini, di mana ilmu Maqulatul Ashar ini juga adalah perbahasan sebahagian daripada ilmu mantik yang mana kita belajar di dalam bab Al-Mu'arrifat pada bab Kulliyatul Khams, Al-Kulliyatul Khams. Dan Maqulatul Ashar ini adalah perbahasan
yang meliputi kepada aslul wujud. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu ini, kita akan mengembalikan ke semua daripada perkara-perkara maujudat, makhlukat, mumkinat, itu kepada 10 perkara. Kepada 10 perkara. 10 perkara ini disebut dengan jinsun alim, di mana di atasnya tidak ada jenis yang lain. Dengan kita mengembalikan, kita memahami hakikat daripada makhluk ini, dengan kita mempelajari ilmu makulatul asyar, maka i'tiqad seseorang ketika mana dia bermuamalah di alam dunia ini, itu akan memberi kesan daripada i'tiqadnya terhadap i'tiqadnya pada alam ini. Di mana sebahagian mazhab mereka menganggap alam ini tidak wujud. Sebahagian mazhab menganggap alam ini adalah wujud. Mazhab yang menganggap alam ini tidak ada hakikatnya, tidak ada wujud yang hakiki, mereka akan berinteraksi dengan, bermuamalah dengan makhluk, sesama manusia, sesama alam ini, dengan cara yang berbeza dengan orang yang bermuamalah yang mengiktikadkan bahawa alam ini adalah wujudnya adalah wujud hakiki, wujud yang nyata ada pada kharij, wujud yang ada nyata pada kharij, di mana setengah mazhab menganggap alam ini adalah bayangan sahaja. Baik. Kalau kita tengok kepada sebahagian, dalam masalah i'tiqad apa sekalipun, kenapa seseorang itu, kita tengok kumpulan-kumpulan pengganas hari ini, kenapa mereka boleh bertindak seperti itu? Mereka mengebom kawasan ini, mengebom orang ini, mengebom orang ini. Kenapa? Kerana mereka mempunyai i'tiqad bahawa orang ini syirik, orang ini musyrikin, dia bukan orang Islam, dia telah murtad daripada agama kerana dia menyembah kubur, maka mereka mengebom. Itu bila i'tiqad seperti itu, dia akan memberi kesan kepada perbuatan seseorang di dalam bermuamalah kepada sesama makhluk. Kemudian ilmu makulatul asyar ini, di dalam ini kita akan membahaskan tentang mazhab mutakallimin dan juga falasifah. Bila disebutkan mutakallimin di dalam ilmu ini, maka murad dengan mutakallimin itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi murad dengan mutakallimin itu termasuklah golongan-golongan yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Tidak tertentu kepada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu maksud mutakallimin, istilah mutakallimin yang digunakan di dalam ilmu ini. Dan kita akan menyebutkan satu persatu perbezaan di antara falasifah dan juga mutakallimin di dalam pendapat mereka itu terhadap alam semesta ini, terhadap perkara-perkara maujudat, makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Jadi kita akan mengembalikan ke semua mungkinat ini kepada jinsun yang paling tinggi. Baik. Sebahagian ulama itu mengharamkan
mempelajari ilmu falsafah. Ya. Seperti Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Salah mengharamkan pembelajaran, begitu juga dengan Al-Imam An-Nawawi mengharamkan pembacaan kitab falsafah. Kenapa? Kerana mereka itu mempunyai muqaddimah. Ya. Kata mereka apa? Inna ilmal mantiq muqaddimatun lil falsafah. Fa kullu muqaddimatin lil falsafah syarrun. Wa kullu syarrin haramun. Fal mantiq haram. Ya. Jadi perkara ini dikritik oleh Syekh Said Fudah pada beberapa qadiyah, yang mana setengah qadiyah kita setuju, setengah qadiyah kita tidak setuju. Tengok, ilmu mantik itu adalah muqaddimah kepada ilmu falsafah, sahih. Dan setiap muqaddimah kepada ilmu falsafah syarrun. Hadza sahih? La. Bukan setiap muqaddimah kepada falsafah itu adalah syar. Bahkan sebahagiannya khair. Sebahagiannya itu ada kebaikan. Sebahagiannya syar. Maka pada qadiyah ini, maka di sana kita mengatakan bahawa sebahagian ilmu, yang mana ilmu itu haramnya haram li zati. Seperti ilmu sihir yang kita kalau kita pelajari ilmu sihir, apa hukum mempelajari ilmu sihir di mana sihir itu sendiri adalah haram di zati? Ya. Maka di sana pun ikhtalafa fihi ulama. Ya, setengah ulama mengharuskan mempelajari ilmu sihir, setengah ulama mengharamkan. Kenapa? Di atas pendapat yang mengharuskan mempelajari ilmu sihir itu di atas dua sebab. Yang pertama, kerana orang yang mempelajari sihir, dia dapat membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Ya, amrun khariqun lil adah, yang hak, dan juga amrun khariqun lil adah, yang batil, dengan dia mempelajari ilmu sihir. Yang kedua, dia dapat mendinding diri dia daripada ilmu sihir dengan dia mengetahui ilmu sihir itu sendiri. Ya. Maka kalau ilmu sihir yang mana dia itu haram li zatih, maka bagaimana dengan mempelajari ilmu falsafah, di mana sebahagian daripada ilmu falsafah itu ada kebaikan pada dia. Ya. Ada keburukan dan ada kebaikan. Ya. Baik. Baik. Sebab itu, sebahagian ulama itu mereka bersungguh-sungguh mempelajari mazhab khasam. Ya. Kalau kita mempelajari ilmu-ilmu, ya, yang mana ilmu itu sesat, adakah mempelajari ilmu yang sesat itu haram? Ya. Kita katakan tidak. Ya. Di mana Imam Ar-Razi contohnya, ya, Imam Ghazali, ya, kitab dia apa? Maqasidul Falasifah, ya, karangan Imam Ghazali, ya, beliau memberitahu apa sahaja maqasid yang ada di dalam ilmu falsafah. Begitu juga dengan Imam Ar-Razi ketika mengerat ke atas golongan falsafah, beliau memberikan penjelasan terhadap mazhab falsafah itu lebih jelas daripada beliau menjelaskan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, di mana dengan penjelasan terhadap mazhab golongan-golongan falsafah, ahli falsafah, ya, mazhab khasam, itu akan terang kebatilannya. Ya, jadi seolah-olah Imam Razi kata, aku menyatakan dalil bagi mazhab kamu, yang mana kamu sendiri tidak menyatakan dalil bagi mazhab kamu. Ya. Seolah-olah Imam Ghazali kata, ayuhal falasifah, ya, aku mengajari kamu dalil
pada mazhab kamu sendiri, yang mana kamu sendiri tidak dapat mendatangkan dalil bagi mazhab kamu. Kemudian dikarang kitab Tahafutil Falasifah. Syuf tak saya. Jadi fawaid kathirah. Ya. Daripada kita mempelajari ilmu daripada mazhab khasam. Ya. Tapi ini bukan suatu perkara yang mudah, bukan suatu perkara yang simple. Ya. Baik. Ya, jadi sebab itu bahkan setengah ulama itu mengatakan bahawa mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya. Kadang-kadang kita ni kurang memikirkan tentang ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Macam mana ya? Ilmu fardu kifayah ini, dia ilmu yang fardu ke atas sebuah kelompok. Ya. Fardu ke atas sebuah kelompok. Dia bukan kena kepada setiap ain. Baik. Ya. Maka mungkin kita ini kurang menilai, ya. Berapa orang yang kita ada daripada kalangan kita, ya, mutakallimin, ya, yang mampu untuk berhujah kepada musuh. Ya. Mungkin kita dah banyak melahirkan hafiz, ya. Mungkin kita dah banyak melahirkan, ya, kori-kori Al-Quran, ya. Tetapi berapa banyak madrasah yang mengajarkan ilmu kalam di negara kita? Berapa banyak madrasah yang mengajarkan ilmu fiqh? Ya. Berbanding dengan, ya, pusat-pusat tahfiz yang tumbuh seperti cendawan. Ya. Kalau kita hari ini datang ke sini sebagai penuntut ilmu, ya, maka tak keterlaluan kalau saya kata kita ini fardu ain untuk menuntut ilmu-ilmu yang belum tertunai fardu kifayahnya di negara kita. Ya. Untuk kita, sebab kita adalah talibul ilmi. Ya. Atau kita ini talibus syahadah. Ya. Fakiru. Ya. Jadi baik, ya, sebenarnya kita ni masih lagi dhaif, ya, dhaif di dalam ilmu kalam, ya, banyak lagi. Jadi kena gembeling tenaga sikit, ya, mujahadah lebih, ya, pada ilmu-ilmu yang belum lagi tersebar di negara kita, ya. Adapun ilmu seperti nahwu saraf itu banyak, ya. Ilmu Al-Quran banyak, tajwid banyak, tahfiz banyak, ya. Tapi ilmu seperti usul fiqh, siapa nak? Ya, siapa nak mujahadah kepada situ? Ilmu kalam, siapa nak mujahadah kepada ilmu tu? Ya. Ilmu mantik, ya, falsafah. Ya. Baik. Ya. Apa? Falsafah. Falsafah ialah ilmu yang membahaskan tentang ilmun yubhathu fiha ahwal a'yanil mawjudat ala ma huwa alaihi biqadri taqatil bashariyah. Ilmu yang dibahaskan padanya ahwal a'yanil mawjudat, segala ahwal a'yanil mawjudat, ya, setiap daripada ain mawjudat yang ada. Mawjudat di sini ialah mawjud fil kharij, ala ma huwa alaih fi nafsil amri,
biqadri taqatil basyariyah. Ya. Ilmu yang membahaskan tentang segala perkara-perkara, ahwal-ahwal, ain-ain mawjudat yang ada di dunia realiti ini, pada nafsul amri dia, atas qadar taqatil basyariyah, atas kemampuan manusia. Maknanya sekadar mana seseorang itu, kalau dia seorang ahli filosof, Aristo, ya, Aflatun, mereka itu berusaha bersungguh-sungguh untuk membahaskan tentang segala ahwal mawjudat yang ada di dunia ini di atas qadar mereka itu. Ya, mereka membahaskan tentang nafsul amri bagi mawjudat. Ya, atas semampu-mampu kemampuan seorang bashar. Tetapi tengok syuf. Itu filosof. Jadi filosof ni dia membahaskan tentang ahwal a'yanil mawjudat tanpa ada limit. Jadi dia boleh bahas tanpa ada limit. Berbeza dengan mutakallim. Mutakallim dia juga membahaskan tentang ahwal a'yanil mawjudat, tetapi ala qanunil Islam. Ya, beza dia adalah ala qanunil Islam, di atas undang-undang Islam. Maknanya mutakallimin itu dia terikat dengan undang-undang agama di dalam membahaskan perkara-perkara mawjudat yang ada di dunia realiti ini. Sebab itu falsafah kita tak pelik. Kalau mereka mengatakan alam ini qadim, adanya ukul asyarah, kita tak pelik. Kerana mereka itu membahaskan selagi mana mereka boleh bahas, mereka cari. Ya. Tetapi ada pun orang yang berdiri di atas qanunil Islam, imma dia itu Asy'ariyah Maturidiyah, atau dia itu Mu'tazilah, atau dia itu Wahabi, maka dia terikat dengan qanunil Islam. Ya. Lepas itu kadang-kadang kita pelik. Ya. Wahabi tak mengaku dia itu mutakallim. Tak. Padahal ulama memasukkan mutakallim itu seluruh umat Islam. Ya. Tidak kira dia ahli sunnah ataupun bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Qanunul Islam, Quran dan As-Sunnah. Ya. Ya, dua sumber utama tu. Jadi kalau apa-apa yang mereka bahaskan itu terkeluar daripada qanunul Islam, mereka akan tarik balik, masuk balik. Sebab apa? Ada pagar dia. Ya, ada pagar bagi mutakallim. Okey. Jadi ilmu falsafah ini dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama falsafatun ilmiyatun. Yang kedua falsafatun amaliyatun. Falsafatun amaliyatun itu terbahagi kepada thalathat aqsam. Yang pertama ialah ilmu siasah, ilmu mentadbir negara. Yang kedua ialah tadbirun manzil, ilmu rumah tangga. Yang ketiga ialah tahzibul akhlak. Ya, ini membersihkan, ini apa? Mensucikan akhlak. Bahagian yang kedua, falsafatun ilmiyah, itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ilmu al-ilahiyah, ilmu yang berkait dengan ketuhanan. Ya, di sinilah dibahaskan
ya, tentang zat Allah, sifat ilmu, sifat qudrah, iradah. Dalam ilmu falsafah ada, dan ada dalam bahagian falsafatun ilmiah. Yang kedua, ilmu riyadiyat. Ilmu riyadiyat ini ilmu matematik, matematika, ataupun apa sahaja yang berkait dengan matematik, ya, geometri, empat segi, ya, bulat, darab, bahagi, tambah, ilmu hisab. Dan yang ketiga ialah ilmu tabi'iyat. Ilmu tabi'iyat. Ilmu tabi'iyat ialah ilmu yang membahaskan tentang hayawan, tentang al-insan hayawanun natiq, hakata, ya. Kemudian dibahaskan tentang jamadat yang ada, ya. Baik. Dan falsafah itu terbahagi kepada dua mazhab. Dua mazhab yang utama. Yang pertama disebut dengan Isyraqi. Yang kedua Masya'i. Mazhab Isyraqi itu dikepalai oleh Aflatun. Aflatun ni apa dalam bahasa Inggeris? Plato, Plato, Aflatun. Jadi Aflatun, jadi mazhab falsafah ni dia macam ni, ya. Mereka ini membina mazhab, ya, cara berfikir untuk sampai kepada kebenaran, mencari hak, ya. Jadi mereka akan berusaha mencari apakah Tuhan yang paling benar sekali, apakah hakikat tentang maujudat ini yang paling benar sekali. Mereka akan berusaha. Jadi turut untuk mereka sampai kepada hak, kepada kebenaran itu, cara mazhabnya ini berbeza. Mazhab Isyraqi yang dikepalai oleh Aflatun, dia ini dengan cara riyadiyat. Apa riyadiyat ni? Dia bertapa, dia berzikir. Tapi falsafah tak berzikir lah. Dia baca mantra dia. Dia berpuasa, puasa 30 hari, ya, ataupun puasa 1 hari selang, 1 hari setelah. Jadi mereka ini dia akan bersuluk, ya, tak keluar rumah. Jadi dengan cara ini mereka akan mendapatkan tanazul ataupun ilhamat, ya, supaya mereka akan mendapat kepada kebenaran, ya, seolah-olah mereka akan mendapat hidayah dengan cara itu, dan mereka akan sampai kepada kebenaran. Berbeza dengan Aristo, iaitu murid kepada Aflatun. Aristo asalnya berguru dengan Aflatun, tapi Aristo lama-lama belajar dengan Aflatun, dia tak puas hati, ya. Dia kata cara ni saya kurang setuju, ya. Kita nak mencapai kepada sesuatu yang majhul, ya, mengetahui sesuatu yang majhul, dengan cara ini saya kurang setuju. Maka Aristo buat mazhab yang baru, turuk yang baru, iaitu dengan cara berfikir, dengan cara menyusun qawaid akliyah, ya. Baik. Jadi, ya, sebab itu yang kita belajar, ya, qadiyah, burhan, semua tu, ya, itu cara berfikir Aristo, ya. Jadi kalau kita pandang dari sudut muslimin, itu tadi kita pandang dari sudut ahli falsafah. Kalau kita pandang dari sudut orang-orang muslim, Isyraqi itu seperti orang sufi, ya. Mereka itu berzikir, baca Quran, bertaubat, ya, solat tahajud, bertapa, bersuluk, ya, sampai mereka itu akan mendapatkan ilham daripada Allah, ya, untuk sampai kepada kebenaran, kepada sesuatu yang hak, ya. Adapun golongan Isyraqi, adapun golongan Masya'i. Kenapa dinamakan dengan Masya'i? Masya'i ni maksud dia berjalan, ya. Aristo waktu dia dekat Athens, ya, dekat stadium, ketika mana dia mengajar, dia akan berdiri, ya. Dia akan berdiri sambil dia berjalan.
Dia mengajar sambil berjalan. Begini. Jalan. Lama-lama orang panggil mazhab dia adalah mazhab Masyai kerana mengajar sambil berjalan. Jadi kalau saya mengajar sambil berjalan jadi dari sudut pandang orang Muslim, ya, mazhab Masyai ini seperti golongan usuliyin, mutakallimin, fuqaha, ya, yang mana mereka membina qawaid-qawaid kulliyah untuk sampai kepada maksud dia. Ya, kalau usul, maksud dia dalam usul. Kalau fiqh, maksud dia apa yang dimaksudkan di dalam ilmu fiqh. Kalau mutakallim, ya, ilmu kalam, itu apa yang dimaksudkan di dalam ilmu kalam, ya. Jadi mereka menyusun qawaid-qawaid kulliyah, kemudian mereka berhujah, sampai untuk mereka itu capai kepada kebenaran. Hakada, ya. Baik. Okey. Baik, kita mula. Man yaqra? Wan. Kuat sikit. Ramai. Mula dengan muka surat 9. Muqaddimatun fil makulatil ashr. Amin. Muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. Hazihi muqaddimatun fil makulatil ashr. Ini sebuah muqaddimah pada fi bayanil makulatil ashr, pada menyatakan al makulatil ashr. Jadi al makulah itu jam'ul makulah, daripada qala yaqulu. Jadi al-makulat itu jamak daripada makulah. Baik. Apa dia makulah? Iaitu mahmulah. Kan kita kata qala yaqulu makulun. Makulun ay mahmulun. Jadi al-mahmulatul ashr, mahmulat yang 10. Makulat, makul ini kita terjemahkan dengan yang dikatakan, ya? Yang dikatakan. Baik. Aywa. Al-ajnasul 'aliyah. Al-ajnasul 'aliyah allati tuhitu bi jami'il mawjudati fi 'alam al-imkan wallati ilayha tantahi anwa'ul mahiyat. Al-ajnasul 'aliyah, jenis-jenis aliyah, ya. Ini adalah jamak bagi jinsun alin yang kita telah pelajari di dalam ilmu mantik, di mana dia adalah jenis yang paling tinggi daripada semua jenis. Di bawahnya ada jinsun mutawassit, jinsun safil, kemudian nau'. Allati tuhitu bi jami'il mawjudat, yang meliputi sekalian maujudat, ya. Jadi bila sebut maujudat ini terkeluarlah perkara-perkara yang ghairu maujudat. Maka perkara ghairu maujudat tidak dibahaskan di dalam ilmu ini. Seperti perkara amrun i'tibari. Amrun i'tibari tidak dibahaskan. Fi alamil imkan, pada alam imkan, iaitu perkara-perkara mungkinan.
maka tertolaklah perkara-perkara yang wajibat dan mustahilat. Tidak masuk perbahasan makulatul ashr ini kepada perbahasan perkara yang melibatkan kepada wajibat, iaitu ketuhanan, wal mustahilat, tidak. Wallati ilaiha tantahi anwa'ul mahiyah, iaitu dan ajnasul aliyah ini, kerana dia ini paling tinggi, itulah level yang paling dia tantahi ilaiha, last sekali, dia tak boleh pergi jauh lagi. La jinsa fawqahu. I'lam ya akhi, waffaqani Allah wa iyyak. Ketahuilah olehmu, wahai saudara, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik akan daku, wa iyyak, eloknya wa iyyakum. أن المفاهيم والصورة الموجودة في الذهن والصور الموجودة في الذهن تنقسم إلى قسمين. bahawasanya mafahim jamak daripada mafhum. Wasuwarul mawjudah, suar yang mawjudah fi zihni, yang ada di dalam fikiran kita, tanqasimu, itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ma'ani juz'iyatin wa ma'ani kulliyatin. Yang pertama ma'ani juz'iyah, yang kedua ma'ani kulliyah. Jadi ada dua perkara mafhum yang ada di dalam zihin kita, itu ada dua, sama ada dia itu ma'ani juz'iyah ataupun dia itu ma'ani kulliyah. Baik, sekarang perkara-perkara mawjudat, kita kena tahu zihin kita ini saya cerita sikit tentang hawasul batinah. Akal kita mempunyai sebuah kemampuan yang disebut dengan kuwatun akilah, di mana dengan kekuatan kuwatul akilah ini, zihin kita, akal kita, dia mampu untuk mengistinbatkan perkara yang kulli daripada juz'i. Jadi dengan kita mendapatkan, memahami perkara-perkara juz'i di dalam dunia yang kharij ini, di dalam dunia realiti, juz'i, kita masukkan dalam kepala kita, kemudian kita buang segala perkara-perkara musyakhisat yang ada pada juz'i, tinggalkan kulli. Tengok Zikri, Afiq, Imran, Nuzul, kesemua ini, mereka ini adalah disebut dengan juz'i. Kenapa? Kerana mereka ini al-insan plus musyakhisat. Nuzul plus musyakhisat dia. Apa dia? Dia lahir di Banting. Dia tinggi dia sekian-sekian, berat dia sekian-sekian. Dia belajar di kuliah syariah. Dia tahun 2, macam tu. Okey, musyakhisat Afiq. Kuliah syariah tahun 3 contohnya. Beratnya sekian-sekian, tingginya sekian-sekian. Dulu berat lain, sekarang tak turun. Jadi itu musyakhisat. Jadi al-insan plus musyakhisat itu juz'i. Kemudian yang kita faham daripada dunia kharij ini, dunia realiti, masuk kepada zihin kita, maka kita mengambil perkara yang ada mushtarak bainahum. Apa dia? Al-insan. Adapun musyakhisat kita buang. Kita buang, tinggal last kali al-insan. Maka al-insan tadi itu kulli, itu kuwatun akilah yang ada pada satu orang manusia. Berbeza dengan binatang. Binatang dia tidak ada kuwatun akilah, dia ada kuwatun wahmiyah. Kuwatun wahmiyah, dia tidak mampu untuk mengistinbat perkara kulli daripada juz'i. Dia tak mampu.
Dia hanya mampu mendapatkan perkara-perkara yang juz'i daripada hawas dia, ya, daripada musyahadah dia. Jadi dia nampak, oh, ini Nawir semalam dia pukul aku, ini musuh aku. Setiap kali jumpa Nawir dia lari, setiap kali jumpa Nawir dia lari, ya. Kemudian satu hari Azam datang bawa penyapu nak pukul dia, dia tak lari. Kenapa? Dia tak ada kuwatun akilah. Dia kata setiap orang yang pegang penyapu datang ke aku nak pukul aku. Dia tak ada tu. Dia tak ada kuwatun akilah. Dia ada kuwatun wahmiyah, di mana his dia hanya mendapatkan bahawa tubuh badan Nawir yang memegang penyapu itu sahaja yang pernah pukul aku dulu. Ya, kalau tak, kita manusia tak, ya, kita setiap orang dulu kita dah pernah kena. Ya, ini walaupun siapa pun yang datang, kita akan sentiasa berhati-hati. Kenapa? Kita mendapatkan suatu, kita memahami suatu yang perkara yang kulli dengan kuwatun akilah itu untuk untuk mengistimbatkan daripada perkara juz'i walaupun satu, tetapi kita mendapatkan perkara yang kulli. Ya. Cai. Mereka mengistilahkan ma'ani kulliyah itu dengan ma'kulat. Al-ma'kulat, bukan makulat, tetapi dengan al-ma'kulat. Berbeza, ya? Baik. Jadi kita kan kata di sana ada ma'ani juz'iyah dan ma'ani kulliyah. Ma'ani kulliyah itu, iaitu bahagian yang kedua, itu diistilahkan oleh golongan-golongan falsafah dengan bil ma'kulat. Ya. Di mustalah saja. Walaupun ma'ani juz'iyah itu juga ma'kulat. Ya. Tetapi ahli-ahli falsafah mereka hanya mengistilahkan ma'ani kulliyah itu dengan ma'kulat. Mereka tak nak mengistilahkan ma'ani juz'iyah itu dengan ma'kulat. Ya. Kalau kamu tak setuju dengan dia punya istilah, kamu buat kitab sendiri, karang kitab sendiri. Baik. Fal ma'kulat. Fal ma'kulatu ya aswaru al-kulliyatu al-mawjudatu fi dhihni. Iaitu gambaran yang kulliyah yang mawjudah fi dhihni. Ya, suatu gambaran yang kulliyah yang mawjudah fi dhihni. Ya, jadi kulliyah ini dia adalah ma yashtariku ghairahu. Ya, sesuatu yang yashtarik. Dia ada musyarakah dengan benda lain. Musyarakah. Kalau kita sebut hayawan, ya, maka terbenar di bawah tu, oh, insan, faras, asad, himar, itu semua adalah hayawan. Maka hayawan itu adalah kulli. Ya. Baik. Kalau saya kata al-insan hayawanun natik. Insan itu adalah hayawanun natik. Maka insan itu adalah kulli. Afrad bagi insan. Bila saya sebut afrad, berbeza dengan mafhum, ya. Sebab jadi bila saya sebut dengan mafhum, itu berbeza dengan maksud afrad. Yang dah belajar mantik, okey. Yang tak belajar mantik, muskilah. Jadi setiap kulli dia akan ada afrad dia. Insan, apa afrad dia? Oh, Hidayat, Zikri, Azam, Ahmad, Ali dan seterusnya. Ini adalah afrad kepada insan. Jadi afrad-afrad ini maujudah fil kharij. Ini maujudah fil kharij. Adapun insan itu tak ada. Itu tak ada pada kharij. Cuba tunjuk saya mana insan. Ini bukan insan, ini Afiq. Ya. Ini Zikri, ini bukan insan. Ya. Kalau saya tunjuk cawan, ini bukan cawan. Ini adalah cawan ini.
Kalau saya sebut cawan, itu kulli. Banyak terbenar, oh ada cawan yang saiz ini, ada cawan yang petak, ada cawan dekat kedai asal tu. Ya. Banyak cawan. Jadi kalau saya sebut cawan ini juz'i. Ya. Tetapi kalau saya kata cawan, itu kulli. Terbenar di bawah dia itu banyak afrad. Ya. Itu istilah afrad. Okey. Sekarang ni apakah mafhum? Mafhum ialah mahiyah. Mafhum ialah mahiyah ataupun hakikat kepada suatu perkara. Bila saya kata al-insan apa? Hayawanun natik. Hayawanun natik itu adalah mafhumul insan. Hayawanun natik itu adalah mafhumul insan. Baik. Jadi mahiyah di sini ada khilaf sedikit mahiyah, beza di antara mahiyah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahawa mahiyah itu adalah perkara yang amrun i'tibari. Dia tak ada. Ya. Kalau saya kata hayawanun natik, ini hayawanun natik, tak, ini bukan hayawanun natik. Ya. Ini bukan hayawanun natik, ini bukan hayawanun natik, tapi ini adalah hayawanun natik plus musyakhisat dia. Hayawanun natik plus musyakhisat dia. Jadi hayawanun natik itu adalah mahiyah. Mahiyah ini, dia ini amrun i'tibari inda ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah kata, ayyuhal asy'ariyah, kaifa Allah yujid, kaifa Allah yujid syai'un ma'dum, macam mana Allah menjadikan sesuatu yang ma'dum kepada ada? Bukankah perkara itu ma'dum? Ma'dum ilal wujud. Bukankah itu alaysa fihi tanakut? Ada tiada? Tengok. Maka Mu'tazilah tak setuju dengan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata apa? Oh, kalau macam tu mahiyah ini dia bukan perkara ma'dum, dia bukan amrun i'tibari, dia bukan wujudi. Tetapi Mu'tazilah macam biasa, mereka ini suka tengah-tengah, manzilah baina manzilatain. Apa dia? Dia kata halah. Kata Abu Ali Al-Jubai, halah. Sebab itu dikenali sebagai halah Abu Hashim. Pernah dengar istilah ni dalam kalam, halatu Abi Hashim, masyhur masalah ni. Kenapa? Kerana mereka tak setuju dengan ahli sunnah mengatakan bahawa mahiyah ini ghairu wujudi. Tak mungkin dia itu ghairu mawjud. Okey. Jadi mereka ini pilih, Mu'tazilah kata ini halah, dia bukan mawjud, dia bukan ma'dum, dia tengah-tengah, iaitu halah. Kenapa? Kerana Mu'tazilah mereka memahami perkara ma'dum yang dimaksudkan oleh ahli sunnah itu ialah suatu perkara yang wujudi. Macam ni ada satu kisah, kisah Qadi Shuraih. Qadi Shuraih itu adalah qadi yang terkenal, masyhur, qadi kepada Sayyidina Ali, pintar orangnya. Jadi satu hari datang kepada dia, dia mengadu, ada orang mengadu kepada Qadi Shuraih, kata, wahai qadi, bantu aku, ada orang hutang kepada aku, tapi dia tak nak bayar kepada aku. Sekarang aku datang kepada kamu supaya kamu boleh menjatuhkan hukum kepada orang yang berhutang ini, yang tak nak bayar hutang. Kemudian Qadi Shuraih tanya, apa yang dia hutang? Dia kata apa? Dia kata la syai'. Lepas tu Qadi Shuraih kata apa? Kamu nampak kerusi tu? Angkat kerusi tu. Kemudian orang tadi angkat kerusi. Kemudian Qadi Shuraih kata, khusu, ambil la syai' tu.
Kerana Mu'tazilah mereka memahami la syai', perkara makdum yang dimaksudkan oleh ahli sunnah itu adalah wujudi, sedangkan perkara itu adalah la syai', makdum, amrun i'tibari, yang dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah itu la syai', dia itu tak ada pada kharij. Macam mana kita nak la syai', benda yang la syai' kita nak bayar, itu la syai', benda tak ada pada kharij, ya. Baik. Wa tanqasimun al-ma'ani al-kulliyah ila ma'qulat awaliyah wa ma'qulat tsaniyah. Jadi ma'qulat ma'ani kulliyah itu terbagi kepada dua, ma'qulat awaliyah dan juga ma'qulat tsaniyah. والمقصود بالمعقولات الأولية هي صور المعاني الكلية للأشياء التي يتلقاها الذهن مباشرة من الخارج. Okey. Apakah itu ma'kulat awaliyah? Ma'kulat awaliyah ialah hiya suwarul ma'ani, iaitu suatu gambaran. Maksud suar di sini ialah ma'ani. Ma'ani kulliyah bagi sesuatu perkara yang diterima oleh akal secara terus daripada kharij. Fahiyya طبائع المفهومات المتصورة من حيث هي. Fahiyya tabai', maka dia itu adalah taba'iul mafhumat. Tabai' iaitu hakikat kepada mafhumat al-mutasawwarah min haitsu hiya. Maknanya apa yang kita dapat pada zihin kita, kita memahami sesuatu daripada kharij. Contoh, saya tengok kitab ada bermacam warna, ada bermacam saiz, ada bermacam ketebalan, ada bermacam warna kulitnya, ya. Baik, daripada apa yang saya dapat daripada kharij, saya faham, masuk dalam zihin saya. Kemudian ma'ani kulliyah daripada juz'i ini, apa dia? Buku. Di mana kesemuanya adalah buku. Maka ma'ani kulliyah iaitu buku, itu saya fahami di dalam zihin saya, ya. Lepas tu dia kata min haitsu hiya, ya. Maksud min haitsu hiya bidunin dimami syai'in akhar, maka tidak, tanpa ada perkara lain yang indimam dengan perkara tersebut, semata-mata perkara itu yang saya masukkan ke dalam zihin, kemudian saya buang segala musyakhisat bagi kitab tadi, kemudian saya ambil perkara yang mushtarak daripada semua juz'i tadi, maka itulah ma'qulat awaliyah. Dia mahiyatul asya', atau katakan bahawa dia itu adalah mahiyatul asya'. Aukul dia al-maqulatul ashar wa hiya mahallu dirasatina fi hadain al-kitabain. Atau katakan bahawa dia itu adalah maqulatul ashar, iaitulah tempat perbahasan kita di dalam dua kitab ini, ya. Ada dua kitab kan, kita belajar kitab yang pertama. Aywa. Jadi perbahasan kita akan meliputi kepada perkara ma'qulat awaliyah, sebagaimana kata musannif, wa hiya mahallu dirasatina fi hazainil kitabaini. Wal ma'qulatu tsaniyah ya sifatun wa ahwalun ta'ridu lil ma'qulatil awwaliyati fi dhihni, iaitu sifat dan juga ahwal-ahwal yang ta'rid. Maknanya ta'rid ini maksudnya yang datang kepada ma'qulat awaliyah fi zihni. Tadi kan kita dah dapat perkara ma'qulat awaliyah daripada juzuk tadi, kemudian saya ambil perkara yang kulli di dalam zihin saya faham bahawa itu adalah kitab, kemudian saya datangkan sifat ataupun ahwal bagi kitab tersebut, maka
sifat ataupun ahwal itu dinamakan dengan makulat thaniyah. Seperti saya kata al-kitab kulliyun. Kulli itu adalah makulat thaniyah. Boleh? Sekali lagi. Okey. Hiya sifatun wa ahwalun. Dia itu adalah sifat-sifat dan ahwal-ahwal. Ta'ridu lil ma'kulatil awwaliyah, yang datang kepada makulat awwaliyah fi zihni, di dalam zihin. Maka kita makulat thaniyah ini ialah suatu perkara yang kita memahami makulat awwaliyah tadi, iaitu kitab. Ya, setelah saya memahami apa yang ada pada kharij, di mana di sana ada juz'i, maka saya dapat makulat awaliyah, iaitu kitab. Kemudian daripada kulli tadi, iaitu kitab, kemudian saya datangkan sifat ataupun ahwal bagi kitab tadi, kulli tadi, maka saya kata al-kitab kulli. Kulli ini fi zihni, ya. Dia itu fi zihni. Boleh. Jadi makulat thaniyah ni, dia bukan terhenti pada makulat thaniyah. Kita boleh lagi. Kalau kita nak letakkan lagi, kita nak masukkan lagi sifat, apa lagi sifat di atas kulli, ya. Contoh saya kata, kulli apa? Kulli juz'i ataupun kulli ghairu juz'i. Maka itu adalah makulat thalithah. Nanti saya tambah lagi. Saya letak lagi sifat ke atas makulat thalithah, jadi makulat rabi'ah. Kata sebahagian ulama dia boleh lebih daripada makulat, boleh kepada makulat rabi'ah, khamisah, sadisah. Tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa asal dia itu lebih sahaja daripada makulat awaliyah, maka kesemuanya dikatakan dengan makulat thaniyah. Jayid. Bagi contoh lain. Okey. Ini handphone. Saya pinjam, ya. Yang arah. Saya pinjam. Handphone. Ini ada Samsung, ini ada Oppo, ni ada Vivo, ni ada iPhone. Ini juz'i kan? Ini lain. Ini bukan ini. Ini bukan ini. Ini bukan ini. Tapi warna semua sama ke? Okey. Jadi ini, handphone ini, dia adalah handphone yang berjenama Oppo, iPhone, Samsung, Vivo. Dia mempunyai musyakhisat kan? Dia ada warna tersendiri, dia ada jenama tersendiri, dia ada gig tersendiri, dia ada megapiksel tersendiri. Itu musyakhisat dia. Maka saya memahami apa yang ada fil kharij, maka saya mubasyaratan fil kharij, saya faham pada zihin saya, kemudian saya buang segala musyakhisat tadi, saya ambil apa yang kulli daripada semua ini, iaitu handphone. Handphone itu dinamakan dengan makulat awaliyah. Makulat awaliyah tadi, handphone, saya datangkan dengan sifat yang lain kepada handphone tadi, yang mana handphone itu ada pada zihin. Handphone tidak ada pada kharij. Handphone hanya ada pada zihin. Mana handphone? Ini bukan handphone. Ini handphone saya. Ini bukan handphone. Ini handphone Fulan bin Fulan. Ya, maknanya handphone serta musyakhisatnya. Handphone itu kulli, yang mana saya faham daripada kesemua ini, kemudian saya datangkan sifat ataupun ahwal kepada handphone tadi, maka itu adalah makulat thaniyah. Cuba tengok bawah. Fal makulatu thaniyah. Fal makulatu thaniyah muntaza'atun minal maqulatil awwal. Jadi makulat thaniyah itu diambil daripada makulat awaliyah. Kerana kita tak akan memahami makulat thaniyah melainkan kita mesti mempunyai makulat awaliyah terlebih dahulu. Wala yujad
ولا يوجد في الخارج أمر يطالبها. Tak ada. Ya, perkara makulat awaliyah, makulat tsaniyah ini tidak ada pada kharij. Kal kulliyah wal juz'iyah wal dzatiyah wal aradiyah ka mafhumil kulli wal dzati wa ghairiha. Ya, maknanya kita boleh letak apa sahaja hal ataupun sifat kepada perkara yang kita faham daripada kharij tadi, seperti kulliyah, juz'iyah, dzatiyah, aradiyah, mafhumil kulli wa dzati, itu semua akan jadi makulat tsaniyah kepada makulat awaliyah tadi. Aywa. Wa tusamma makulat tsaniyah liwuqu'iha fi darajah tsaniyah min at-ta'aqqul. Dan dinamakan makulat tsaniyah kerana jatuhnya, berlakunya pada darajat tsaniyah min at-ta'aqqul. Aywa. لا يمكن تعقل الكلية إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في ذهنه. Kerana tak mungkin ya seseorang itu dia ta'qilul kulliyah illa ba'da ta'aqquli amrin ta'ridu lahu al-kulliyah fi dhihni. Ya, wal mu'tabar fi al-maqulati ath-thaniyah amrani kama nassa sayyid qaddasa sirruhu. Dan yang mu'tabar pada makulat tsaniyah itu dua perkara sebagaimana yang dinaskan oleh as-sayyid qaddasa sirruhu. Ya, ni ada bau-bau bacang falsafah ni. Qaddasa sirruhu. Orang Muslim kita kata apa? Rahimahullah ta'ala. Tapi qaddasa sirruhu ni ada bau-bau bacang falsafah. Ya, kerana Said Sharif, Said bila dimaksudkan dengan Said itu adalah Said Sharif Al-Jurjani. Ya. As-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani, iaitu murid kepada Sa'aduddin At-Tiftazani. Ya, beliau mengarang kitab Syarhul Mawaqif. Ya, syarah kepada Aduddin Al-Iji punya. Ya, Mawaqif. Dia buat Syarhul Mawaqif. Ya. Jadi Said Sharif ni dia adalah mutakallim yang di mana menjadi sandaran kepada semua mutakallim mutaakhirin akan yarji' kalamahum ila kalamihi. Ya, mereka akan mengembalikan semua kalam mereka itu kepada Said Sharif. Ya, sehingga ulama selalu mentarjimkan Said Sharif ini dengan intahat ilaihi riasatul mutakallim. Ya, maknanya dia sampai kepada darjat yang sangat tinggi ya dalam ilmu kalam. Said Sharif ni dia ada kisah dengan guru dia. Ya, dia ni orang muda. Ya, genius. Umur 30-an. Sa'duddin umur 70-an, 80-an. Anak murid. Ya. Jadi Said Sharif ni dia nak supaya guru dia ni nampak dia ni berkebolehan. Jadi dia selalu menonjolkan diri dia. Ya, dia selalu menonjolkan diri dia. Ya, setiap karangan yang dikarang oleh Sa'duddin maka dikarang oleh Said Sharif. Ya, dia lawan. Ya, dia buat syarah Syamsiyah. Said Sharif buat juga syarah Syamsiyah. Dia buat syarah Nasafiyah, buat juga syarah Nasafiyah. Ya, jadi dilawan ya, sampai perdebatan di antara Said Sharif Jurjani dengan Sa'duddin At-Tiftazani, ya, sehingga dikatakan yuqal bi anna Sa'ad tuwfiya bisababi, kenapa? Sebab tertekan dengan soalan-soalan yang diberikan oleh Said Sharif. Ya, Allah. Dulu ya, kata guru kami dulu, siapa yang nak lulus exam Syarhun Nasafiyah ini, dia mesti mempunyai kemampuan untuk takrir khilaf di antara Said Sharif dan juga Sa'duddin. Dan berikan makhas, ambilan daripada Sa'ad dan juga Said. Ya. Kita hari ni baca kitab pun alhamdulillah. Tak faham pun alhamdulillah. Baca khatam daurah pun tak faham alhamdulillah.
وأتى في بعض الأسانيد الأحوال ليس موجودا. كيف؟ أنا لا أفهم. كيف هو الموجودة ولكنه أهون؟ من أين أتيت بالموجودة؟ موجود في الذهن وليس في الخارج. Okey. Terus. أيوة. أحدهما أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى بل يجب أن تأخذ أن تعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن. Syarat yang pertama, ya. Ma'kulat tsaniyah itu dia mesti alla takuna ma'kulatan fi darajatil ula. Dia itu bukan ma'kulah pada darajatul ula. Kerana kalau darajatul ula itu ma'kulat awaliyah, dia bukan tsaniyah. Bal yajibu an tuqal aridatan li ma'kulin akhar. Li ma'kulin akhar itu ma'kulat awaliyah. Dia kena datang. Ya, dia kena ada ma'kulat awaliyah kemudian datang dengan sifat yang baru. Ini dikatakan dengan ma'kulat tsaniyah. Tsanihima alla yakuna fil kharij ma yutabiquha. Tidak ada perkara yang pada kharij itu mutabik dengan apa yang ada fi zihn. Wahya tanqasimu ila qismain. Ma'qulah tsaniyah falsafiyah wa hiya ma yubhathu anha fi fan al-hikmah كالإمكان والضرورة والوجوب والامتناع والعلة والمعلول إلى Ma'kulat tsaniyah dia kata terbahagi kepada dua bahagian ma'kulat tsaniyah itu. Yang pertama ma'kulat tsaniyah falsafiyah, iaitu barang yang dibahaskan tentangnya itu daripada fanil hikmah. Fanil hikmah bila disebut dengan al-hikmah itu al-falsafah. Ya. Tapi antum jangan terkeliru, ya. Kadang-kadang istilah hikmah itu digunakan di dalam ilmu sihir, ya. Kal imkani wad darurati wal wujubi wal imtina'i wal illati wal ma'lul. Ini semua apa yang dibahaskan di dalam ma'kulat tsaniyah falsafiyah. Yang kedua, ma'kulat tsaniyah mantiqiyah wa hiya al-mabhuthu anha fi fan al-mizan kal kulli wal juz'i ila akhirih. Yang kedua ialah ma'kulat tsaniyah mantiqiyah, ya, iaitu yang dibahaskan pada fan mizan. Al-mizan yakni al-ilmul mantiq. Ilmul mantiq kal kulli wal juz'i, ya. Ini kita dah bahas, ya. Apa? Kan ke ada imkan dengan darurah dengan wujud imkan ni ada pada bahasa mantiq. Tak. Mantik tak. Falsafi. Ni bab ilahiyat. Wujud, imtina, illatul wala ma'lul. Ya. Ayuh. Sekejap. Tengok, ya. Okey. Kau pada jap. Okey, terus faidah kaifiyah tawaludil ma'qulat al-ma'ani al-kulliyah fi dhihni. Ini suatu faedah. Bagaimana kita nak tawaludil ma'qulat? Kita nak melahirkan ma'qulat al-ma'ani al-kulliyah fi dhihn. Yaqumul aqlu bi tajridi surati al-hissiyah. Jadi akal kita tajridkan surah hissiyah, apa yang kita dapat dengan hissi kita, ya, pada dunia kharij, pada dunia realiti, maka akal kita tajridkan, kosongkan, ya.
fayab'udu ma bihi fayub'idu, ma bihi al-imtiyaz. maka kita buang segala perkara-perkara, kita jauhkan perkara-perkara yang ada imtiaz, maknanya yang membezakan di antara ini dengan ini dengan ini, kita jauhkan. Kita panggil dengan musyakhisat, ataupun kita panggil dengan awarid, boleh. Wa yahtafizu bihi al-ishtirak, dan kita jaga perkara yang adanya mushtarak di antara juz'i tadi. Ya. Aywa. fahina idzin yahsul al-aqlu 'ala al-kulli min al-juz'i. Kemudian akal kita dapat menghasilkan perkara kulli daripada juz'i dengan cara seperti itu. Macam saya terangkan tadi, sama. Ya. Handphone. Di mana ini adalah handphone berserta musyakhisat dia. Handphone serta musyakhisat dia. Handphone serta musyakhisat dia. Handphone serta musyakhisat dia. Kemudian daripada kesemua ini yang didapatkan oleh hissi saya, iaitu mata saya faham pada zihin, saya buang segala perkara yang ada imtiaz di antara ini dengan ini dengan ini, saya buang. Jenama dia saya buang, warna dia saya buang, saiz dia saya buang, gig dia saya buang, megapiksel semua saya buang, cermin dia bercala saya buang. Saya buang segala musyakhisat tadi, saya tinggalkan wa yahtafizu bima bihil ishtirak. Apa yang ishtirak di antara kesemua handphone ini saya kekalkan dalam zihin saya. Maka dengan itu terhasillah kulli daripada juz'i fil kharij tadi. Ta'riful maqulah. Ta'riful maqulah. Al-maqulatu ta'ni bil mahmulat. Mufraduha maqulatun. Wa innama tutlaqu 'ala al-mahmul maqulah. Tengok. Apa dia makulat? Makulat ialah mahmulat. Mufraduha maqulah. Kemudian diitlakkan mahmul itu dengan makulah. Kenapa? Lianna al-mahmula fil qadiyati maqul 'ala al-mawdu'i. Kerana mahmul pada qadiyah itu dia itu makulun 'ala al-mawdu'. Kalau saya kata Zaidun qa'imun, Zaidun mawdu'un, wa qa'imun mahmulun, nahmil qa'im ala Zaidin. Ya. Naj'al qa'im mahmulan li Zaid. Okey. Betul dia kata li'annal mahmula fil qadiyati makulun ala al-mawdu'. Sekejap. Zaidun qaimun. Saya nak jadi masyai ni. Okey, Zaidun qaimun. Zaidun ini kita panggil dengan mawdu'. Ini kita sebut dengan mahmul. Mawdu' mahmul. Mahmul ini kita katakan dia juga adalah makul. Apa makul? Dikatakan. Bagaimana ya? Ai Zaidun makulun bi annahu qaim. Tengok. Zaid itu dikatakan bahawa dia itu adalah berdiri. Jadi begitu kita akan faham Ali katibun. Ini mahmul, ini mawdu'. Ai Ali makulun bi annahu katib. Ya. Ini kita panggil qadiyah.
Ini semua mantik ya. Ini istilahnya qadiyah. Dalam nahu kita panggil jumlah. Zaid kita panggil maudhu'. Dalam nahunya kita panggil mubtada'. Qaim mahmul. Dalam nahu kita panggil khabar. Aywa. فالمقولة في اللغة بمعنى المحمول بمعنى المحمولة. Makulah pada lughah itu dengan makna mahmulah. والمراد بها لغة أعم من المحمولات الذاتية والعرضية، أي أن كل ما Tengok, dia kata yang dikehendaki dengan mahmulah itu pada lughah ialah lebih umum daripada mahmulatiz zatiyah wal aradiyah. أي أن كل ما يقع في مرتبة المحمول يعبر عنه بالمقول، وهو يقال على موضوعه أي yuhmalu alaih. Tengok, bahawa setiap perkara yang jatuh pada martabat mahmul yu'abbaru anhu bil maqul. Macam saya buat tadi. Setiap yang jatuh pada tempat mahmul, qaim, mahmul kan? Itu yu'abbaru bihi maqul. Fahuwa yuqalu ala mawdu'ihi, maka dikatakan di atas mawdu'nya. Okay? Yuqal. Boleh kita kata Zaidun yuqalu bi annahu qa'im. Ali yuqalu bi annahu katib. Ya. Hakadha. Azam yuqal bi annahu talib. Ya. Yuhmalu alaih wa laysa البحث هنا عن المقولات بمعناها اللغوي، بل إن محل البحث هنا أخص. Tengok, bal inna mahallal bahthi huna akhas. Biasa kalau kita tengok dalam takrifan ya, lughatan dan istilahan, biasanya lughatan itu aam daripada istilahan ya, melainkan ada pada sebahagian tempat istilahannya aam daripada lughatan ya. Tetapi ya, ghalib lughah itu lebih aam daripada istilah. Tapi dia kata di sini perbahasan kita bukan pada lughatan, bukan pada lughatan, bal istilahan. Ya, iaitu lebih akhas daripada maksud ini. Ya, di mana kita boleh ya, sekarang ni kita kata, okey baik, setelah kita memahami bahawa makulah itu ialah mahmulah, setiap perkara yang boleh dijadikan mahmul. Sah? Jadi qaim itu makulah, katib makulah. Maknanya adakah semua ini boleh dikatakan sebagai makulatul asyar nanti? Tengok depan. Fala yuradu bil maqulati kullu ma yuhmal. Bukanlah setiap perkara yang boleh yuhmal, boleh dijadikan mahmul itu makulah. Tak. Ya. Bal akhas. Ya. Bal akhas. Dia tidak aam seperti itu. Bukan semua mahmulat sebagaimana yang kita faham pada lughatan tadi, setiap mahmulat ialah makulah. La. Ya, tetapi mahallul bahthi huna akhas minhu. Wa huwa anna al-maqulat al-muradu bihi huwa laisa kullu ma yuhmal bal yuradu biha al-maqul alladhi yattasifu bi annahu jinsun alim la jinsa fawqahu. Bahkan yang dikehendaki dengannya itu adalah al-maqulul ladzi yattasifu bi annahu jinsun alim. Dia itu bersifat dengan jinsun alim. La jinsa fawqahu. Itu tafsir bagi jinsun alim. Ya. Tidak ada jenis di atasnya lagi. Dia adalah jinsun yang paling tinggi. Fal jinsu safil yuhmalu wa kadha al-mutawassit. Al jinsu safil dan jinsul mutawassit itu yuhmal, boleh dijadikan mahmul. Lakin al-murada huwa al-jinsu al-ali faqat. Tengok, yang dikehendaki hanyalah jinsul ali faqat.
Walaupun jinsus safil dan jinsul mutawassit itu boleh dijadikan mahmul, adakah dia itu boleh diiktibarkan sebagai makulat? La, tak boleh. Ya, hanya yang dimuktabarkan sebagai makulat ialah jinsun alin. Padam? Padam. Dalam mantik, kita belajar dalam kuliatul khamas. Yang pertama ialah al-jauhar. Bawah al-jauhar ada jisim. Bawah jisim ada jismun namin. Bawah jismun namin ada hayawan. Bawah hayawan ada insan. Ini kita sebut dengan nau'. Nampak tak belakang? Insan kita sebut dengan nau'. Hayawan yang mana di bawah dia adalah nau' dan di atas dia adalah jins, ini kita sebut dengan jinsun safil. Perkara yang di atasnya jenis dan di bawahnya jenis itu dinamakan dengan jinsun mutawassit. Ini darasna fi ilmu al-mantiq. Setiap yang berada di atasnya jenis dan di bawahnya jenis dinamakan dengan apa? Jinsun mutawassit. Nafsu syai'. Jauhar di bawahnya ada jenis, di atasnya tidak ada jenis. La jinsa fawqahu, ini dinamakan dengan jinsun adi. Okey, tengok. Saya ambil satu misal. Zaidun hayawan. Zaidun jismun namin. Zaidun jismun. Zaidun jauhar. Boleh tak saya takrifkan macam ni? Saya buat mubtada khabar, maudhu' mahmul, maudhu' mahmul, maudhu' mahmul, maudhu' mahmul. Saya letak semua jenis di bahagian mahmul. Boleh tak? Yuhmal kan? Semua yuhmal. Semua yuhmal. Adakah setiap yang yuhmal yang boleh dijadikan mahmul itu adalah makulah? Tak. Bukan semua yang boleh dijadikan mahmul dalam perbahasan ilmu makulatul asyar ini boleh dijadikan sebagai makulah. Hanya yang dipilih ialah jinsun adi. Ini jauhar. Ya. Baik.
Jelas? Okey. Terus khasa'isul makulat. خصائص المقولات أن المقولات لا تقع موضوعا لأن المقولة هي المحمول فوجب أن تقع محمولا. Bahawasanya makulat itu tidak jatuh pada tempat maudhu'. Sekarang ni kita nak bahas tentang apakah itu khasa'is, ciri-ciri makulat. Ciri-ciri makulat. Maka ciri-ciri makulat itu dia tidak jatuh pada tempat maudhu', yang pertama. Dia hanya akan jatuh pada tempat mahmul. Dia akan menjadi khabar. Fa wajaba an taqa'a mahmulan. أنها من البسائط فليست مركبة من جنس وفصل لأن المركب هو الذي يتركب من الجزء المشترك ومن الجزء الخاص والمفروض أنها لا جنس فوقها فلا يكون لها جزء مشترك وما لا جنس له فلا فصل له على المشهور فتنبه. Bahawasanya ciri yang kedua dari bagi makulat itu ialah dia itu minal basaid. Apa basaid? Basaid ini jamak bagi basit. Basit itu ialah muqabil kepada murakkab. Faham murakkab? Faham kan? Murakkab ialah benda yang bersusun. Basit lawan bagi bersusun. Apa dia? Seketul. Yang tak bersusun. Falaysat murakkabatan min jinsi wa faslin. Dia tidak disusun daripada jinsin dan juga fasal. Li'anna al-murakkaba huwa alladhi yatarakkabu min al-juz'il mushtarak. Kerana yang murakkab itu dia terdiri daripada juzuk mushtarak dan juzuk khas. Apa juzuk khas? Iaitu juzuk ghair mushtarak. Yang ni maksud dia tertentu, maknanya juzuk khas ialah perkara yang ghairu mushtarak. Contoh, al-insan, Zaidun itu insan, wal insan hayawanun natik. Jadi hayawanun natik, hayawan itu adalah jenis, natik itu adalah fasal. Maka kita kata ta'rif ini adalah ta'rif haddun tamun. Haddun tamun. Kenapa? Kerana dia terdiri daripada jami'uz zatiyat. Segala perkara-perkara zatiyat. Macam ni. Susah. Padam? Nawi, kita ambil gambar. Dari belakang. Ambil gambar. Dulu. Hazim. Oh, Hazim. Bayang. Aircon 2 tak cukup Tapi ni okey sikit ni. Okey. Dia macam ni. Kita kata saja. Contoh al-insan
Itu al-hayawanun natiq. Al-insan kita panggil dengan nau'. Al-hayawan kita panggil dengan faslun. Ini kita panggil dengan faslun. Ini bukan faslun, ini jinsun. Jinsun qarib, faslun qarib. Okey. Jadi takrifan seperti ini, di mana dia terdiri daripada jinsun qarib dan juga faslun qarib, dia dinamakan dengan haddun tam. Ini insan kita panggil dengan mu'arraf. Hayawanun natiq kita panggil dengan mu'arrif. Ini dalam bab mu'arifan. Baik. Sekarang kita kena faham falsafah. Bagaimana ulama membuat takrif kepada sesuatu perkara, sesuatu syai'. Bagaimana mereka membuat takrif? Pertama, bila kita bertemu dengan sebuah nau' al-insan ataupun al-khamar ataupun al-ma' ataupun al-kitab ataupun dengan al-qamis dan sebagainya. Yang pertama, kita kena datangkan jins dia. Jins ini dia berada atas daripada nau', seperti gambar rajah tadi. Ingat lagi tak? Nau', jins apa? Safil. Jins mutawassit. Jins ali. Ketika mana kita membuat takrif, kita akan mendatangkan sesuatu yang paling hampir dengan nau' ini, di mana jins ini kita akan namakan dengan jinsun qarib. Ya, jinsun qarib. Ini iktibar dari sudut kita pandang, atas dia ada jins, bawah dia ada nau', kita panggil jinsun safil. Tapi dari sudut kita membuat takrif, kita mengatakan ini adalah jinsun qarib. Kenapa? Kerana dia yang paling hampir dengan nau'. Maka kita datangkan dengan al-hayawan. Nau' kita al-insan. Kita akan letak sesuatu yang lebih atas, jadi lebih umum daripada. Ayo tengok saya kata Zaidun insan. Maknanya kita memahami apa ya? Kita memahami sesuatu, kalau kita nak jelaskan dia, kita akan mendatangkan sesuatu yang umum dulu. Setelah kita mendatangkan sesuatu yang umum, iaitu jins, kemudian kita akan datangkan sesuatu yang lebih khusus untuk tendang semua yang ishtirak pada hayawan. Ya. Kenapa? Kerana pada hayawan itu akan terbenar asad, faras, himar, ya, dan sebagainya. Bila berlaku ishtirak di sini, maka bagaimana kita nak keluarkan perkara-perkara yang ishtirak tadi untuk membenarkan hanya insan saja yang kita kehendaki dalam mu'arraf kita, maka kita letakkan kata-kata an-natiq, iaitulah al-fasal. Faham tak? Okey. Makulat dia itu syai'un basit. Kan kita kata makulat ini adalah jinsun ali. Perbahasan kita di sini, iaitu jauhar. Contoh ya, makulat ni bukan satu je, dia ada 10. Tapi saya ambil jauhar. Apa maksud dia itu jinsun alin? Maknanya dia itu la jinsa fawqahu. Atas dia ni tak ada dah. Jadi ketika mana saya nak mentakrifkan apakah itu jauhar,
Ini mu'arraf saya. Saya nak takrifkan bagaimana? Tak boleh. Kenapa? Kerana kaedah kita nak menjelaskan tentang sesuatu takrif, kita kena datangkan sesuatu yang lebih atas daripada dia. Dia tak ada atas. Macam mana kita nak datangkan dia? Jadi sebab itu bila tidak ada jins di atas dia, tempat jins ni tak ada, maka ini tak ada. Betul? Tengok. Kita berhajat kepada fasal. Kenapa? Kerana kita nak buang segala apa yang ishtirak pada jins. Sekarang jins tak ada, maka adakah kita berhajat kepada fasal? La, tak berhajat. Jelas? Okay, cuba tengok. Kata musannif, annaha minal basaid falaysa murakkabatan min jinsin wa faslin lianna al-murakkaba huwa alladhi yatarakkabu minal juz'il mushtarak wa minal juz'il khas wal mafrudu annaha la jinsa fawqaha fala yakunu lahu juz'un mushtarak. Kenapa? Bila dia tak ada jins di atas dia, maka dia tak ada jinsun, dia tidak ada juz'un mushtarak. Wa ma la jinsa lahu la fasla lahu 'ala al-mashhuri fatanabbah. Ya. Maknanya di atas pendapat yang masyhur ai indal mutaakhirin. Aywa, annaha mutabayinatun bitamami dzati. Ai anna al-ajnas al-'aliyata mutabayinatun bitamami dzati. Nah, tengok, dia kata annaha mutabayyinatun bitamami zat. Dia itu berbeza bitamami zat. Saya tak tahu nak terjemahkan apa bitamami zat. Ya, tak sedap bunyi Melayu dia. Tak sampai maksud, ya. Annaha mutabayyinatun bitamami zat. Ai annal ajnasal aliyah. Ya, bahawasanya setiap jenis aliyah itu, jinsun ali, itu dia itu mutabayyinah bitamami zat. Maknanya ini kan saya kata makulat ada berapa? Asyarah. Jauhar plus arad. Arad ni ada 9. Ni ada 1. Okey. Jauhar 1. Ini zat. Jauhar dia kena ada sifat. Sifat dia ni 9 arad. Imma dia itu makulatul kaif, imma dia itu makulatul wada', milik, ayyaf'ala, ayyan fa'il, wahalu majarrah. Jadi 9 ini dia ini mutabayinah bitamami zat. Di antara jauhar dengan makulatul kaif tak sama. Di antara makulatul kaif dengan makulatul kam tak sama. Di antara makulatul kam dengan makulatul idhafah tak sama. Itu maksudnya mutabayinatun bitamami zat. Itu dia kata famahiyatul kaif tabayana mahiyatul kammi bitamami zat. Kaif itu tak sama, berbeza dengan mahiyatul kam bitamami zat. Bitamami zat ni maknanya secara secara mutlak. Wa makna al-mubayanati bitamami zat ay la yujadu juz'un mushtarakun, iaitu tidak ada juzuk mushtarak di antaranya. Ya, itu maksud, maknanya macam saya tadi, kaif dengan kam tidak ada juzuk mushtarak di antara dia. Kam dengan idhafah tidak ada juzuk mushtarak di antara dia. Li'annaha la jinsa fawqaha liyakuna juz'an mushtarak. Kerana di atas dia itu tidak ada jins. Bila tidak ada jins lagi, macam mana dia nak ada juzuk mushtarak? Ya. Wa adaduha inda Aristo. Inda Aristo ada 10. Begitu juga di sisi muhaqqiqin min al-falasifah, wa hadha huwa al-mashhur, walakinna ra'yul mutakallimin qala bi anna al-maqulat al-mawjudah fil kharij maqulatul jauhar
wa makulatul aina, wa makulatul kaif. 3. Makulatul jauhar, wa makulatul aina, wa makulatul kaif. Ba'du makulatil kaif, bukan semua. Nanti kita akan belajar makulatul kaif ada 4 bahagian, 2 maujudah, 2 lagi tak maujudah. Makulatul aina ada 4, akwanul arba'ah, harakah, wasukun, wal iftiraq, wal ijtima'. Kesemuanya adalah maujud. Jauhar tabaan maujud. Boleh? تنبيه اعلم أن تعارف المعقولات ليست حدودا ولا رسوما تامة بل هي رسوم ناقصة. Tanbih. Tanbih. I'lam, ketahui olehmu, takrif makulat itu dia bukan had. Hududan iaitu jamak bagi had. Dia bukan had, dia bukan rasam tam, bal hiya rusumun naqisah. Terus apa? Amal awal ay laysat mahdudan. Fali'annaha basaid. Kerana dia itu adalah basaid, maka dia tidak boleh jadi had. والتعريف بالحد لا يكون إلا بالمركبات من جنس وفصل. Dan ta'rif dengan had itu dia mesti murakkab. Macam mana kita nak ta'rifkan makulat itu dengan had, sedangkan had itu berhajat kepada murakkab, padahal makulah itu ialah basit. والثاني ولأن الرسم التام لا يمكن بدون أخذ الجنس. Dan yang kedua iaitu wala rusuman tamatan. Wathani, apa ta'lil dia? Kerana ar-rasmat tam, rasam tam itu la yumkinu biduni akhzil jinsi fihi. Rasam tam tu tak dapat tidak, dia mesti kita ambil jins. Tapi masalahnya sekarang makulah ini dia tak ada jins. Macam mana kita nak buat dia rasam tam? Maka kita tak boleh takrifkan dia dengan rasam tam. Sebab apa? Rasam tam, bila kita nak buat takrif dalam bentuk rasam tam, kita berhajat kepada jins. Padahal makulah itu dia la jinsa fawqahu. Wa hadhihi al-maqulatu ajnasun 'aliyah. Padahal makulat itu adalah jinsun 'alin, ajnasun 'aliyatun. La jinsa la fawqaha. Walakin tetapi sah untuk kita rasamkan dia dengan rasman naqisan. Kenapa? Kerana rasman naqisan itu hanya dia tidak perlu kepada jins. Iaitu cukup dengan kita mendatangkan suatu perkara aradi. Faqat bas. Tidak perlu kepada jins. Sebab itu sah untuk kita rasam dengan rasam naqisah. Tengok. Ada? Tengok macam mana. Ingat balik dalam bab mu'arifat yang kita belajar. Ketika mana kita nak membuat ta'rif, ada 2 cara. Satu, sama ada kita menggunakan had. Yang kedua, kita menggunakan rasam. Had ada 2. Tam, naqis. Begitu juga dengan rasam, tam, naqis. Tam, dia mesti terdiri daripada jami'udz zatiyat. Ingat tak apa itu zatiyat? Tak ingat.
Zatiyat itu maksudnya ialah makana dakhilan fil mahiyah. Macam mana? Kan kita kata lafaz itu ada mufrad, ada murakkab. Sahih? Mufrad itu ada kulli, ada juz'i. Betul? Kulli ini ada zati, ada aradi. Ini kita panggil zatiyat, ini kita panggil aradiyat. Jadi dalam tam kita mesti mendatangkan zatiyat bagi sebuah mahiyah. Kalau saya kata, apakah itu mahiyatul insan? Al-hayawanun natik. Al-hayawanun natik, ini zati. Kerana dia berada di dalam mahiyatul insan. Ya, ini jinsun qarib, ini faslun qarib. Hayawan ini adalah zati kepada insan, dan natik juga adalah zati kepada insan. Maka kita namakan ta'rif ini yang terdiri daripada zatiyat, kita kata dia ini adalah haddun tamun. Jai. Yang kedua, haddun nakis. Haddun nakis dia mesti terdiri daripada sebahagian daripada zatiyat plus aradiyat, ataupun zatiyat sahaja berpada. Tengok, al-insan, al-hayawan, faqat dia akan jadi haddun tam. Tetapi kalau saya ataupun saya tak saya al-insan ay an-natik. Natik ini kan zatiyatul insan. Betul? Kerana dia berada di dalam ta'rif insan. Boleh saya takrifkan al-insan dengan an-natik, maka dia akan menjadi haddun nakis. Yang kedua, ya. Haddun nakis. Haddun nakis dengan saya letakkan an-natik sahaja, maka cukup. An-natik itu ialah insan, insan ialah natik. Sah? Okey. Ataupun saya nak buat nakis dengan saya gunakan al-hayawan, iaitu dia itu adalah zatiyat hayawan, zatiyah daripada insan, dan saya tambahkan dengan suatu yang aradi, yakni yang makana kharijan anil mahiyah, bukan hayawan, bukan natik. Saya ganti dengan ad-dhahik. Saya ganti dengan ad-dhahik. Al-hayawanud dhahik huwal insan. Maka itu juga adalah dikatakan dengan haddun nakis, iaitu ada satu zati dan juga aradi. Boleh. Rasam tam ini kita mesti datangkan dengan, sekejap, kita mesti datangkan dengan dalam rasam kita mesti datangkan dengan aradi dan juga zati. Aradi dan juga zati. Bila kita datangkan aradi dengan zati, iaitu dengan kita datangkan jins dia. Tengok apa dia? Al-insan, kita datangkan jins. Tengok macam mana kita nak datangkan jins? Kita letak hayawan. Kita nak letak hayawan pada ta'rif insan, pada ta'rif al-insan. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Kerana al-insan dia ini mempunyai jins di atas dia. Kalau jauhar yang mana dia itu jinsun alin, kita tak boleh letak suatu jins di atas dia, kerana atas dia tak ada jins. Macam mana kita nak guna takrif dengan takrif rasam tam? Maka tertentulah dengan kita menggunakan rasam an-nakis, yang mana nakis dia tidak berhajat kepada jins.
Maksimul makulah. maksimul maqula huwa al-mahiyah. Maksimul makulah. Maksim ni kita panggil dengan mauridul kismah. Ataupun istilah dia lain, mauridul kismah. Apa dia mauridul kismah? Macam ni. Kalau kita belajar nahu, al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun. Kalam itu terbahagi kepada 3. Ada kalam. Kalam itu disebut dengan maksim. Isim, fi'il, huruf itu disebut dengan aksam. Ya, ataupun kismun. Ya, itu istilah. Ini banyak kalau kita baca kitab-kitab hasyiah, kita nampak perkataan maksim, jangan panik. Ya, di situ dia membuat inkisam di situ. Ya, musannif membuat taksim dan supaya kita boleh tadbir siapa itu maksim dan siapa itu aksam dia. Ya. Itu sebuah istilah, kena faham. Ataupun disebut dengan mauridul kismah. Huwal mahiyah. Jadi makulah, kan kita kata makulah tadi ada berapa? 10. Ada jauhar, kemudian 9 arad. Ini kita panggil maksim. Kerana dia berada di atas. Kata-kata mahiyah itu ialah hakikah. Bila kita jumpa kalimah istilah mahiyah, iaitu ialah hakikah. Kerana mahiyah itu asalnya daripada ma huwa. Ma huwal insan. Ma hiyal insan. Mahiyah, betul? Mahiyah. Ya. Jadi mahiyah ay al-haqiqah. Tapi al-haqiqah itu kita boleh nisbatkan kepada perkara mumkinat dan juga wajibat. Adapun mahiyah hanya kita menisbahkan kepada makhlukat, tidak kepada al-wajibat. Kita tak boleh kata mahiyatullah, tak boleh. Ya, salah. Ya, mahiyatullah tak boleh. Kenapa ya? Kerana kata-kata mahiyah ini dia terkandung makna tarkib. Ya. Adakah Allah itu tarkib? Tak, mustahil. Ya, mustahil Allah itu murakkab. Sebab itu kita tak boleh gunakan kata-kata mahiyatullah. Tidak boleh menisbatkan kata mahiyah kepada Allah Ta'ala. Hanya kata-kata mahiyah itu dinisbatkan kepada al-makhluk. Adapun hakikah, hakikatullah, hakikatul insan, sahih, boleh. Al-jauhar dan 9 arad. Tanqasimul mahiyah. Tanqasimul mahiyatu inqisaman awwaliyan ila jauhar wa arad. Tengok, mahiyah itu terbahagi kepada pembahagian yang pertama, iaitu jauhar dan arad. Wa kullu minal jauhari wal aradi yanqasimu ila aqsamin mukhtalifatin. Setiap daripada jauhar dan arad itu terbahagi kepada pembahagian yang berbeza-beza. Wal maqsim laha jami'an huwa al-mahiyah. Al-maksim baginya itu dia itu mempunyai mahiyah. Okey. Tengok Tadi kan kita kata jauhar dan arad ini bukankah dia makulah dan dia itu adalah jinsun alin? Bukankah jinsun alin itu la jinsa fawqahu? Bagaimana mahiyah boleh berada fawqa jauhar wal arad? Bukankah jauhar wal arad itu makulah? Padahal mahiyah itu adalah sepatutnya dialah jinsun alin.
Ya, faham mahalul iskal. Ya, kenapa kita boleh kata, bukankah kita kata tadi makulah itu adalah jinsun alin perbahasan kita, dan jinsun alin itu ialah mala jinsa fawqahu, tidak ada jenis di atas dia. Bagaimana mahiyah boleh ada di atas makulah jauhar dan arad? Faham? Kenapa? Teka-teki sebelum habis. Jawapan tak susah. Kenapa? Kerana Laisa? Bukan. Boleh kita nak jadikan mahiyah itu adalah jinsun alin? Boleh? Bukan. Kenapa? Kenapa kita tak kata itulah makulah yang kita kehendaki, iaitu jinsun alin yang kita kehendaki, iaitu mahiyah, bukan jauhar dan juga arad? Kenapa? Kerana kita kata perbahasan makulatul asyar yang kita bahaskan ini adalah meliputi kepada al-mawjudat, wal mahiyah laisa minal mawjudat bal innahu amrun i'tibariyun. Maka amrun i'tibari tidak boleh menjadi makulah. Wa hadzal inkisamu huwa lil mahiyah bima'nal ma'qul tsani lal ma'qul awal. Ya, jadi pembahagian di sini bagi mahiyah di sini ialah ma'qul tsani lal ma'qul awal, iaitu yang tadi kita bahaskan tadi awal tadi, ya, iaitu sesuatu yang kita ta'rid di atas ma'qulatil awaliyah, iaitulah ma'qulatil tsaniyah, dan inkisam itu di situ, di mana? Di ma'qulat tsaniyah, ya. Okey. Akan datang insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan kitab kita. Ya, kita tak masuk lagi. Ini baru mukaddimah. Ya, mukaddimah kitab. Ya, insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan yang pertama, iaitu perbahasan sekitar kepada perkara-perkara kulliyatul khamas. Kemudian kita akan masuk kepada ta'riful jauhar wa bayanu aqsami, insya-Allah. Perbahasan makulat ni awal-awal ni berat, ya, tapi di akhir-akhirnya akan jadi ringan. Dia berbeza dengan mantik, ya. Mantik tu mula-mula ringan, buat tasawur tasdik, tasawur tasdik nisbah, ya, wukuk nisbah, ya. Kemudian tengah sikit kita masuk bab qiyas, ya, ashkal. Kemudian akhir sekali mawadul akisah, ya. Baik, lagi akan datang kita sambung pengajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.